Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang tanya di dalam ruangan komen dan juga ada personal message dengan saya. Mereka bertanya, apa akan jadi kalau Anwar dan Rafizi berdamai semula? Tentunya yang pertama yang paling tak akan terlepas ialah menjadi satu ketakutan, menjadi satu igauan ngeri kepada para pembangkang, kepada parti-parti yang cuba mahu mencabar atau mahu menumbangkan, merosakkan PKR. Apabila Anwar Ibrahim dan Rafizi berdamai, sudah tentu ini adalah berita terburuk sekali untuk mereka. Tapi berita baik untuk PKR dan penyokong Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Nah, saudara, kalau Anwar dan Rafizi berdamai, itu boleh jadi detik kebangkitan semula PKR. Banyak yang akan berubah. Jadi secara ringkasnya, ini analisis yang boleh dijadikan membuka pemikiran, dijadikan buah pikiran untuk Anda semua. Anwar Ibrahim berdamai, apakah yang akan menjadi implikasinya? Saudara-saudara sekalian, pertama, apabila Anwar dan Rafizi berdamai, yang akan berlaku ialah PKR akan kembali stabil. Sebelum ini, PKR bergegar sebab dua kepala kuat, yaitu Anwar sebagai presiden dan Rafizi sebagai bekas timbalan. Bila dua ikon ini berdamai, suara dalaman akan bersatu semula. Jadi, no more tim presiden versus tim reformis. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya nak kongsikan dengan Anda semua satu produk yang paling baik untuk meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, produk ini meningkatkan daya imun badan kita, mendidik daya imun badan kita menjadi pintar untuk menyembuhkan kita daripada dalam. Produk ini bukan obat. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah, daya imun badan kita yang bodoh. Apabila daya imun badan kita lemah, kita diserang penyakit, perlindungan badan kita lemah. Tapi apabila imun badan kita jadi bodoh, ianya juga akan menyerang tubuh badan kita sendiri. Tetapi apabila Anda mengambil produk ini, imun badan Anda secara ujian klinikal sudah dibuktikan oleh saintis akan naik sehingga 400% kekuatan daya imun badan yang baru. Jadi, selain itu ia juga akan mengajar imun badan kita untuk mengenal penyakit-penyakit. Apabila imun badan kita menjadi bijak dan kuat, kita akan sembuh daripada penyakit. Produk ini produk yang sangat-sangat bagus. Boleh kata produk premium. Anugerah daripada Tuhan. Jadi siapa yang berminat boleh menghubungi nomor yang tertera dalam video ini. Oke, kita cerita terus. Apabila Rafizi dan Anwar Ibrahim berdamai, implikasi yang kedua ialah jentera parti akan bergerak lebih teratur. Rafizi yang terkenal dengan gaya strategik dan data driven. Kalau dia kembali bantu parti secara aktif, pastinya mesin politik PKR akan lebih bersedia untuk PRN dan PRU akan datang. Anda mungkin masih ingat ketika Rafizi Ramli mengambil cuti pada tahun 2021, Pakatan Harapan, khususnya juga PKR, kampanye menjadi lesu. Orang serang seakan-akan mereka berdiam diri. Tiada yang melindungi, tiada yang menjawab semula, tiada yang berperang. Dan hala tuju Pakatan Harapan waktu itu seakan-akan hilang begitu saja. Tetapi ketika Rafizi kembali semula aktif, barulah parti PKR dan juga Pakatan Harapan menjadi sangat hebat sekali lagi. Yang ketiga, ini juga akan mengurangkan serangan dalaman dan pecah undi. Bila mereka tidak sefahaman, penyokong pun berpecah. Ini pasti semua orang tahu. Tetapi dengan berdamai, undi pro-reformis dan undi pro-establishment dalam PKR boleh bersatu melawan Perikatan Nasional. Inilah yang paling ditakuti oleh Perikatan Nasional apabila dua general perang dalam Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim dan Rafizi bersatu semula, berdamai semula, maka
ini akan menjadi satu pukulan padu maut kepada Perikatan Nasional. Jadi, saudara-saudara sekalian, peluang untuk perkukuh kerajaan perpaduan. Anwar kuat di pentadbiran, Rafizi pula kuat di pemikiran strategik. Kalau Rafizi kembali ke kabinet, contohnya Menteri Ekonomi semula, keyakinan pelabur dan rakyat mungkin meningkat. Kelima, Perikatan Nasional dan PAS akan resah. Tentunya apabila Anwar Ibrahim dan Rafizi berdamai semula, mereka akan untung bila PKR berpecah. PN dan PAS sebenarnya untung kalau Pakatan Harapan dan PKR berpecah, terutamanya melibatkan Rafizi dan Anwar Ibrahim. Tapi kalau kedua-dua tokoh ini berdamai, game pembakang akan jadi lebih sukar. Secara kesimpulannya, Anwar campur Rafizi itu ialah kombinasi politik paling kuat dalam blok reformis. Kalau berdamai dan bersatu arah, PKR bukan saja boleh survive, tapi boleh kembali dominan untuk PRU 16. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat hari ini di media ialah apabila Akmal Saleh seperti biasa mengeluarkan kebijaksanaan beliau yang pastinya menarik perhatian ramai orang. Saudara, hari ini Akmal Saleh mencabar pemimpin daripada DAP yaitu Serizan, bawa usul keluarkan Barisan Nasional daripada Kerajaan Perpaduan. Ramai netizen yang tertanya-tanya dari mana kekuatan Akmal Saleh untuk cuba memainkan isu ini. Ada yang bertanya, apa yang akan jadi kepada Barisan Nasional dan juga UMNO khususnya kalau mereka keluar daripada kerajaan. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh mencabar naib pengerusi kebangsaan DAP Syed Rezan Johan supaya membawa usul agar Barisan Nasional dikeluarkan daripada kerajaan perpaduan. Yang saya nak kongsi dengan anda semua pada malam ini ialah apa kesan dan apa yang akan terjadi kepada UMNO Barisan Nasional kalau mereka keluar daripada kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini yang bakal berlaku. Kalau betul UMNO Barisan Nasional keluar kerajaan perpaduan sekarang, itu memang ibarat boleh jadi langkah bunuh diri politik. Mari saya huraikan kepada anda semua. Sebelum saya huraikan kepada anda semua, bagaimana itu boleh jadi langkah bunuh diri politik UMNO kalau keluar daripada kerajaan perpaduan. Saya akan kongsikan dulu dengan anda semua satu produk kesehatan yang sangat baik. Produk ini adalah produk yang terbaik di seluruh dunia yang mana kami makan. Okey. Produk ini bukan obat. Produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita dan mendidik daya imun badan kita menjadi pintar. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan cara meningkatkan daya imun badan kita, maka secara tidak langsung kita juga sembuh daripada dalam. Ubatnya ialah kita sembuh daripada dalam kerana imun badan kita yang melawan penyakit daripada dalam. Saudara, untuk mendapatkan produk ini, anda boleh menghubungi nombor yang tertera di dalam video ini. Baik, saya bentangkan dan huraikan kepada anda semua. Bagaimana langkah keluar daripada kerajaan perpaduan itu adalah langkah bunuh diri politik UMNO BN. 5 sebab kenapa UMNO BN akan hancur kalau keluar daripada kerajaan perpaduan. Yang ini seharusnya dipelajari oleh Akmal Saleh. Beliau patut tahu bahawa pertama, tiada jentera kukuh di luar kerajaan. UMNO BN sejak 1957 terbiasa sebagai parti kerajaan. Kalau mereka keluar sekarang, mereka bukan sahaja hilang kuasa, tapi juga kekuatan jentera yang bergantung pada akses
kepada sumber dan posisi kerajaan. Yang ini sangat tepat. UMNO BN pernah jadi pembangkang tetapi hanya sementara. Mereka terlibat di dalam langkah Sheraton menumbangkan kerajaan PH melalui langkah Sheraton. Selepas itu mereka jadi kerajaan sebentar dan akhirnya menjadi pembangkang lagi dan akhirnya menjadi kerajaan perpaduan. Jadi bila masakah mereka menjadi pembangkang? Tidak ada yang lama. Mereka belum pernah jadi pembangkang untuk menjadi pembangkang sebagai semasa pilihan raya. Jadi kalau mereka keluar, itu pasti akan membuatkan mereka kehilangan jentera kukuh. Kedua, rakyat masih marah dengan UMNO. Image UMNO belum pulih 100% dari skandal dan kekalahan PRU 14. Walaupun Zahid berjaya menstabilkan semula parti dalam kerajaan. Tapi keluar sekarang hanya akan recall balik kemarahan rakyat pada PRU 14. Adakah ini Akmal Saleh sudah lupa? Kalau mereka keluar daripada kerajaan menyebabkan ketidakstabilan kerajaan sekali lagi, sudah tentu rakyat akan menyalahkan UMNO BN kalau mereka keluar parti. Begitu juga kalau Serizan benar-benar mencadangkan BN keluar parti atau disingkirkan, dipisahkan daripada kerajaan perpaduan, ini satu cabaran yang sebenarnya perangkap kepada pemimpin DAP itu. Ketiga, PAS dan Bersatu takkan hormat UMNO. Kalau UMNO cuba balik ke PN, mereka hanya akan jadi budak suruhan, bukan pemimpin. PAS sudah jauh lebih dominan. Bersatu pun tak akan lepaskan kedudukan Muhyiddin atau Razzi ke Zahid. UMNO akan diketepikan. Ini sudah tentu. Yang ini tak tahulah kenapa Akmal Saleh tidak boleh menyelami, memahami keadaan politik sehingga ke aras ini. Yaitu PAS dan Bersatu boleh menerima UMNO sekali lagi. Tapi pastinya kali ini jika UMNO masuk sekali lagi dalam PN, mereka akan hanya jadi budak suruhan, bukan pemimpin. Selain daripada itu, mereka pasti masih mengingat Perikatan Nasional melalui Perdana Menteri mereka Muhyiddin Yassin pasti masih lagi terluka akibat dipecat secara menarik sokongan UMNO terhadap beliau yang akhirnya terpaksa meletakkan jawatan dan menyerahkan jawatan tersebut kepada Ismail Sabri Yaakob. Luka berdarah semula. Tidak mungkin PN melupakan perkara itu, termasuklah Muhyiddin Yassin dan Bersatu. Yang keempat, sekiranya UMNO BN keluar daripada kerajaan perpaduan pada hari ini, akan pecah dua. Berlaku kluster Zahid menentang kluster pro-PN. UMNO dalam kerajaan pun sudah ada suara berpecah. Kalau keluar kerajaan, risiko perpecahan makin besar. Mungkin akan timbul UMNO 2.0 atau serpihan baru. Situasi ini melemahkan jentera, calon dan undi akar umbi. Yang kelima, inilah yang paling ditakuti oleh ramai orang, terutamanya UMNO BN, PAS, Perikatan Nasional, Bersatu, dan pembangkang. Jika UMNO BN keluar daripada kerajaan perpaduan, Anwar sebenarnya tetap kukuh tanpa UMNO. Dengan kata lain, tiada UMNO bersama dengan Anwar pun tetap kukuh Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan boleh survive tanpa UMNO jika perlu. Mungkin akan bergabung dengan parti lain seperti GPS, GRS, Warisan, dan Muda. Atau menarik ahli parlimen bebas. So, UMNO tak boleh ugut PH. Keluar daripada kerajaan perpaduan adalah bermaksud sama dengan tamat riwayat sendiri. Kesimpulannya, kalau Zahid tarik UMNO keluar sekarang, PRU 16 jadi kubur rasmi BN. Tiada tempat di PH, tiada kuasa dalam PN. Rakyat pula dah muak dengan politik lompat-lompat. Jadi akhirnya UMNO keluar kerajaan, jadi game over. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.